Pusingan kedua kejuaraan Superbike Malaysia atau Malaysian Superbike Championship MSBK musim 2022 telah berlangsung pada 2 hingga 4 September di Litar antarabangsa Sepang. MSBK juga antara kejuaraan tumpuan pelumba tempatan dan antarabangsa kini mula menarik semula pernyataan dengan pasukan Astra Honda Racing Team dari Indonesia akan beraksi di kategori MSBK 600cc bersama pelumba mereka Andi Farid Izdihar. Perkabaran baik juga diterima dari pasukan Bongsu Honda Racing Team apabila Azroy Hakim Anwar akan membuat penampilan sulung di kategori MSBK 1000cc bergandingan bersama pelumba berpengalaman Muhammad Zakwan Zaidi. Tanpa melengahkan masa, ayo kita melihat sorotan perlumbaan bagi pusingan kedua MSBK ini. Tumpuan terarah kepada kategori utama MSBK 1000cc apabila Azroy akan memulakan perlumbaan di petak pertama selepas melakukan catatan masa terpantas di sesi kelayakan. Perlumbaan 1 bermula hangat apabila 4 pelumba bersaing rapat di awal perlumbaan melibatkan Azroy Hakim Anwar, Muhammad Zakwan Zaidi, Kasma Daniel Kasmayuddin dari pasukan Yamaha Gen Blue Racing Team ASEAN dan Azlan Shah Kamaruzaman dari pasukan Horizon Racing Team. Azroy berjaya membuktikan kemampuan dirinya apabila meminta Azlan Shah Kamaruzaman untuk mendahului perlumbaan sebelum Kasma Daniel Kasmayuddin merapatkan jarak dengan berada di belakang Azroy. Penampilan sulung yang tidak akan dilupakan buat Azroy apabila memenangi perlumbaan 1 walaupun cuba dikejar oleh Kasma Daniel Kasmayuddin yang berada di tempat kedua diikuti pelumba Horizon Racing Azlan Shah Kamaruzaman di tempat ketiga. Zakwan Zaidi yang menghadapi kesukaran di perlumbaan 1 tapi berbeza di perlumbaan 2. Zakwan terus menguasai dari awal perlumbaan dan sempat disaing hebat oleh Azlan Shah Kamaruzaman dan Kasma Daniel sebelum selesa memenangi perlumbaan. Kasma Daniel dan Azlan Shah Kamaruzaman masing-masing menamatkan perlumbaan di tempat kedua dan ketiga. Di perlumbaan 3, Zakwan Zaidi sekali lagi mempamerkan aksi menakjubkan apabila mendahului hampir keseluruhan perlumbaan walaupun diberi tekanan hebat Kasma Daniel Kasmayuddin. Kasma berjaya meminta Zakwan, namun Zakwan kembali di hadapan dan sekaligus memenangi perlumbaan 3 ini. Kasma sekali lagi terpaksa akur berada di tempat kedua, manakala Azroy Hakim Anwar berada di tempat ketiga. Di kategori MSBK 600cc pula, keputusan pasukan Astra Honda Racing Team untuk menyertai MSBK kali ini membuahkan hasil apabila Andi Farid Izdihar muncul sebagai pelumba terpantas di sesi kelayakan dan akan memulakan perlumbaan dari petak utama. Helmi Azman bermula baik di awal perlumbaan 1, namun Andi Farid Izdihar segera memintas untuk mendahului perlumbaan. Persaingan di belakang beliau di antara Ibrahim Nuruddin, Khairul Ida Hampawi dan Helmi Azman memberikan ruang yang selesa buat Andi untuk menerajui kelompok hadapan ini dan akhirnya berjaya memenangi perlumbaan 1. Ibrahim Nuruddin berjaya menamatkan perlumbaan di tempat kedua, manakala Helmi Azman berjaya memintas rakan sepasukan Khairul Ida Hampawi di lap terakhir untuk berada di tempat ketiga. Perlumbaan 2 pula tampak berjaya apabila kali ini Helmi Azman tidak memberikan ruang buat Andi Farid Izdihar untuk selesa berada di hadapan. Andi Farid Izdihar berpuas hati berada di kedudukan kedua selepas memberikan persaingan sengit buat Helmi. Tempat ketiga menjadi milik Ibrahim Nuruddin. Kedua-dua pelumba, Helmi Azman dan Andi Farid Izdihar, kembali bersaing merebut kedudukan utama di perlumbaan 3. Andi yang sentiasa konsisten dengan catatan masa di setiap lap beberapa kali dipintas Helmi Azman, namun selekoh terakhir di Litar antarabangsa Sepang ini sentiasa menjadi penentu kemenangan buat pelumba. Andi Farid melintasi garisan penamat sebagai pemenang perlumbaan 3 mengecewakan Helmi Azman di tempat kedua dengan dibezakan 0.336 saat sahaja. Kali ini juga, Khairul Ida Hampawi berjaya berada di kedudukan ketiga untuk Honda mendominasi kedudukan podium. Selepas MSBK 1000cc dan MSBK 600cc, pasukan Bongsu Honda Racing Team meneruskan rentak kecemerlangan apabila Idlan Hakimi Radwan kembali berlumba selepas terlepas aksi di pusingan pertama akibat kecederaan. Gandingan bersama Irfan Haikal Amidi juga terlihat sangat baik apabila mereka mendominasi ketiga-tiga perlumbaan dengan Irfan Haikal memenangi perlumbaan 1 dan 3, manakala Idlan Hakimi Radwan memenangi perlumbaan 2.
Ini juga memberi gambaran yang baik buat mereka menjelang perlumbaan kejuaraan Asia ARRC pusingan keempat yang juga bakal dilangsungkan di litar antarabangsa Sepang pada awal Oktober nanti. Beralih ke kategori Yamaha Loop Y16ZR Race Masterclass, Arash Tsunami membuat kejutan apabila berjaya mengambil kesempatan di atas persaingan di kelompok besar dengan memenangi perlumbaan satu hanya dibezakan 0.031 saat sahaja dengan pelumba di tempat kedua Muhammad Zaki Zamri. Muhammad Faris Afif pula berjaya berada di kedudukan podium ketiga. Perlumbaan dua pula menjadi antara perlumbaan yang akan diingati dengan keputusan pemenang hanya dapat ditentukan dengan melihat foto finish apabila Faris Hafiz dan Muhammad Syamil Akmal Jamaluddin menamatkan perlumbaan dengan carta masa yang sama iaitu 17 minit 49.135 saat. Lebih menarik lagi, Alif Daniel Muhammad Asri yang berada di tempat ketiga hanya dibezakan 0.002 saat sahaja. Akhirnya, Muhammad Faris Hafiz muncul sebagai pemenang perlumbaan 2 dengan Syamil Akmal terpaksa berpuas hati di tempat kedua. Anugerah Weekend Warrior pula dimenangi oleh Ko Chien dari pasukan Mobiluk Suzuki Racing Team dan Amir Izzat Rozali dari pasukan Horizon Racing Team masing-masing untuk kategori MSBK 1000cc dan MSBK 250cc. Tamat pusingan kedua kejuaraan Superbike Malaysia MSBK. Pasti menarik untuk kita saksikan pusingan ketiga yang merupakan pusingan terakhir bagi kejuaraan ini bakal dilangsungkan serentak bersama kejuaraan Asia ARRC pusingan keempat. Ini pasti sangat mengejutkan buat semua penonton, apatah lagi buat pelumba yang masing-masing sedang mengejar kedudukan terbaik untuk kejuaraan keseluruhan tahun ini. Sama-sama kita saksikan sorotan bagi kedua-dua kejuaraan ini nanti. Baiklah, mereka bersedia untuk dilepaskan sekarang. 10 pusingan. Lepasan yang sangat penting untuk kita melihat siapa yang akan meluncur untuk berada depan Syafiq Ashraf antara tumpuan. Dia bermula dengan baik. Perhatikan juga Zuhelmi tidak mahu ketinggalan tetapi dia berada di kelompok di belakang sedikit namun Alif Imran yang sempat untuk mengambil selekor yang pertama untuk mendahului lain-lain pelumba. Yang penting untuk selekor yang pertama kesemua 21 pelumba dalam keadaan baik untuk memberikan cabaran dalam satu kelompok yang besar setakat ini menuju dua selekor yang pertama. Yang di hadapannya Zarik Osman dan Arfiq Hilman untuk dia melepasi dua pelumba ini yang berada di hadapannya sekarang. Azrul di tempat yang ke-12 kekal pada kedudukan ini untuk mengejar Zarik dan Arfiq Hilman. Lagi lama dia tersekat di belakang, lagi jauh Zulhimi Yazid akan berada di depan. Ada satu kemalangan yang berlaku saya rasa tapi tidak nampak di hadapan. Sekali lagi Alif Imran yang masih lagi mendahului perubahan tapi lebih kita saksikan di mana kedudukan 98 dan 19 dua pelumba ini. Tadi Zulhilmi berada di tempat yang ke-5, dia kekal pada kedudukan ini. Ada satu kemalangan yang berlaku kemalangan di bahagian belakang yang terjatuh. Dan pencabar kejuaraan masih lagi meneruskan perlumbaan mereka dan 93 itu adalah Arash Firdaus. Di hadapan masih lagi 20 ni Alif Imran dan Syafiq Ashraf Zamzam yang bersaing 1 dan 2. Seorang lagi pelumba. Ini adalah Zikri Iskandar. Bukan. Kita refleks kerana ada kebakaran pada motosikal jadi perlumbaan dihentikan. Sekarang ketika mereka telah pun menyabitkan 3 pusingan kerana tadi ada kemalangan yang menyebabkan motosikal dah terbakar. Jadi untuk keselamatan jadi sudah pun dilepaskan. Di awal ini kita lihat meluncur laju adalah Syafiq Ashraf tidak mahu melepaskan peluang. Tetapi Zulhilmi dalam kedudukan kelompok hadapan Harmi. Ya, Zulhilmi yang nampak bermula dengan baik tadi untuk mengejar 19. Azram Eddie Hadi juga sekarang berada betul-betul di belakang pendahulu
kumpulan pendahulu maksud saya, dan ini peluang dia mengejar. Dia dua motosikal di belakang di belakang Zulhelmi, dan Zulhelmi juga sekarang dia bergerak batas untuk mengejar pelumba di hadapan dengan Alif Imran, Syafiq, Aiman Hafiz Syaril masih lagi pada kedudukan 1, 2 dan 3 dan kedudukan rapat di awal perlumbaan bagi 5 pusingan. Muhammad Sekir ni berikan kelimpahan pada Zulhelmi sekarang ni yang berada di tempat yang pertama. Dalam keadaan yang mereka tiga terus jatuh. sayang juga terlibat di sana tu Haizat Azri. Kelompok hadapan ini pasti akan berubah, kerana kita lihat pelanggaran ini akan memberikan peluang secara tiba-tiba kepada Azrul dan juga Zulhelmi. Dalam kedudukan ini secara tiba-tiba Harmi berubah. Dua pencabar berada di hadapan Zulhelmi, Azrul Effendi, Syafiq juga dalam kedudukan 3 terbaik. Alif Imran, Syafiq, Ashraf dan juga seorang lagi pelumba tadi, Hafiz Syaril saya yang terlibat 3 sekarang ini. Tapi 2 pelumba ini yang tadi dari awal kita berikan perhatian tumpuan kerana mereka adalah pencabar keseluruhan. Dan sekarang ini 1.5 saat Azrul Effendi mengejar kedudukan Zulkifli Yazid sementara di belakang perebutan di antara Aiman Hafiz Syaril masih dalam perubahan, maafkan saya, dia berada dalam perubahan. Aiman Hafiz Syaril bersama dengan Zarik Rosman, Aras Firdaus, Syafiq Aiman, Badrul Kamal Adil. Itu adalah perebutan mungkin lebih sikit dalam kedudukan ketiga, tapi di hadapan itu kita dapat saksikan Zulhelmi, Azrul Effendi akan terus selesa di hadapan. Kalau keadaan itu berlaku, kemungkinan keseluruhan untuk pengutan mata juga akan terus kekal milik Zulhelmi Yazid. Setakat ini kita lihat begitu selesa Zulhelmi, Azrul, kemudian di sini ada 4 pelumba. Ini adalah gambaran di penghujung nanti ialah perebutan kedudukan tempat ketiga, membabitkan 4 pelumba ini yang masih diketuai oleh Aiman Hafiz, Zarik, Rosman, Arash dan juga Syafiq. Di belakang ialah 58, maksud saya itu Syafiq Aiman. Ya, ini adalah perebutan untuk P3 yang diberikan perhatian. 1 dan 2 nampak agak selesa. Cuma sekarang ni Azrul Effendi nampaknya 1.6 saat bertambah dia ditinggalkan oleh Zulkifli. Zulkifli semakin laju di depan dengan catatan terpantas tadi dilakukannya di lita 53.274 saat pada perubahan yang disambung semula. Sementara di belakang 1, 2, 3 dan 4 pelumba ini bersaing untuk menekan tempat yang ketiga, tempat terakhir di atas podium. Yang sekarang ini Aiman Hafiz Syaril sama dengan Zarik Rosman, Aras Firdaus dan Syafiq Aiman, Badrul Kamal Adil. Di depan adalah nomor 16 Aiman Hafiz Syaril yang sekarang ini mengetuai, dia memimpin kumpulan. Ada 4 pelumba perebutan untuk tempat yang ketiga. 2 pusingan lagi untuk ditamatkan. 2 selekor terakhir untuk pusingan yang kita perhatikan. Meluncur laju Aiman meninggalkan 3 pesaingnya. Ada jarak di sini, namun di belakang masih lagi mencuba Zarik Rosman. Arash berubah kedudukannya. Zarik naik kedudukan keempat, bermaksud dia berada di belakang Aiman Hafiz yang mahu mendapatkan kedudukan terbaik. Inilah pusingan terakhir. Semakin selesa Zulhelmi, Azrul Effendi juga di kedudukan kedua. Lebih menarik 4 pelumba ini. Peluang mereka separuh untuk menamatkan lap yang terakhir di sini. Selekor 6 percaya dilepasi, masih diketuai oleh Aiman. Zarik di belakangnya begitu rapat. Mereka cuba memberikan tentangan di sini. Zulhelmi semakin jauh dan semakin selesa. Azrul Effendi juga di sini. Kita perhatikan 4 pelumba ini kekal. Tidak ada perubahan walaupun sengit diasah oleh Zarik Rosman. Aiman Hafiz masih di hadapan untuk kedudukan tempat ketiga. Zulhelmi sudah pun tiba untuk memenangi pusingan ketujuh diikuti dengan Azrul Effendi, tetapi kedudukan tempat ketiga yang sengit dan kekal milik Aiman Hafiz. Pesan bagi perlumbaan Pro M Petronas Sprinter Pro M Cup akhir di pusingan yang ketujuh ini. Muhammad Zulkifli Yazid menangi perlumbaan. Azrul Effendi hadir tempat yang kedua. Muhammad Aiman Hafiz Syaril tempat yang ketiga. 4 Zarik Rosman, 5 Aras Firdaus, 6 Syafiq Aiman, Badrul Kamal Adil, 7 Arfiq Hilman, Anan, 8 Suhairul Suhaizat. Buat kali yang keempat hanya sekali menang pusingan yang kelima dengan untuk Zulkifli Yazid pada pusingan yang ketujuh. Jadi kita akan melihat permulaan di petak pertama Afif Amran, petak 2 Azra Hakim, 3 Kasma Daniel,
Petak keempat Izzat Zahid Salihan, petak kelima Muhammad Helmi Azman, petak yang keenam Nadrul Izzat Muhammad Baudin. Mereka akan dimulakan 20 pusingan. Telah pun dilepaskan. Oh, meluncur laju di hadapan itu. Kita perhatikan petak pertama. Afif dalam kedudukan yang terbaik mengambil selekoh yang pertama. Tetapi dalam kelompok yang besar ini, dalam kedudukan yang terkawal begitu juga Helmi Azman. Afif menggunakan peluang Helmi di permulaan. Dia tidak mahu dihalang dan dalam kedudukan yang cukup baik meninggalkan lain-lain pesaing di kedudukan kedua, ketiga dan kelompok yang cukup besar di belakang. Ya, perbuatan baik bagi Afif antara dia dan Azroy Hakim. Azroy perlu untuk mengejar kerana Afif melakukan masa terpantas pada pusingan yang pertama 49.771 saat tadi dan sekarang ada gap sedikit 1.2 161 saat. Jadi menarik persaingan di antara Afif dan juga Azroy. Saling bertukar kedudukan. Setiap lap, setiap pusingan akan berlaku persaingan di antara Azroy dan juga Afif. Mereka perlu berhati-hati dalam perebutan ini. Begitu rapat, selekok 6. Azroy masih kekal di hadapan. Di mana kedudukan Afif yang begitu rapat. Kita perhatikan dia tidak mahu melepaskan ataupun tidak membiarkan Azroy terlalu jauh. Namun di belakang mereka itu Kasma, Nazirul dan juga Haziq terus memberikan tentangan. Kita lihat di belakang ada gap tetapi Kasma yang lebih meninggalkan. Ini saya katakan kerana perlumbaan 20 pusingan. Jadi ada masa untuk mengejar dan sekarang ini Kasma mengejar dari belakang dan perebutan 20 depan ini mengundang Kasma untuk rapat di belakang mereka. Tapi yang kita nak katakan tadi, catatan masa oleh Azroy 47.892 saat. Dia dah pelumba pertama yang melakukan catatan masa di bawah 48 saat di litar ini. Dan sekarang dia berada di depan, diikuti rapat oleh Afif Amran. Ini adalah senario yang biasa kita lihat. Afif memang gemar untuk berada di belakang, mengejar dan untuk mengatur strategi sehingga sampai ke 2 atau 3 pusingan yang terakhir nanti. Dan sekarang Kasma yang mulai menghampiri. Kasma tadi 0.9 saat di belakang Afif, 0.9 saat di belakang kedua kelompok ini. Dan kita lihat sampai nanti berapa jarak di antara Kasma dan juga Afif. Dan jika dia sampai bermakna ada 3 pelumba sekarang perebutan 1, 2 dan 3. 0.7 saat di antara Kasma dan Afif Amran sekarang untuk kedudukan 1, 2 dan 3. Haziq telah meminta Nadrul Izzat dan juga Izzat. Jadi Haziq yang berada di depan sekarang dalam kumpulan itu. Tapi kumpulan ini disaksikan Azroy dan Kasma semakin hampir untuk berada dalam kelompok yang pertama ini untuk sama-sama cuba untuk perebutan P1 dalam perlumbaan. Oh, semakin menarik, semakin mendebarkan. Baru separuh perjalanan untuk semua pelumba terutamanya Azroy, Afif, Kasma untuk menamatkan perlumbaan pusingan ke-7. Dari di sini semakin hampir. Kasma sudah pun akan ada tekanan yang berbeza ke atas Azroy dan juga Afif. Jika sebelum ini Azroy hanya terarah kepada Afif, Afif terarah kepada Azroy dan sekarang ini mereka perlu mengambil kira bahawa Kasma sudah pun hampir tiba untuk perebutan 1, 2, 3. Ya, Kasma pernah menang di sini. Afif juga dan Azroy. Jadi mereka tahu bagaimana mengendalikan litar dengan baik. 3 pelumba paling berpengalaman sekali. Dan sekarang Kasma yang mengejar untuk merapatkan dirinya dengan Afif dan juga Azroy. Tadi pelumba di belakang dan ini pelumba di depan sekarang. Azroy yang masih tahankan kedudukan di hadapan. Azroy kedudukan kurang tadi 0.1 saat saja antara ketiga pelumba ini. Ini akan kita lihat pada 2 pusingan yang terakhir. 2 lap terakhir nanti apa yang akan berlaku. Oh, ini dua selekor 10-11 di sini begitu rapat. Masih lagi dalam keadaan baik kawalan jentera yang begitu kemas daripada Azroy. Kita perhatikan Kasma. Kasma mau bertindak. Dia memberikan reaksi. Dia sudah meminta kedudukan Afif begitu rapat. Masuk dari bahagian dalam agak terbuka dari Afif. Kini persaingan di tempat kedua sudah pun diambil alih oleh Kasma Daniel. Dia akan memberikan tekanan yang berbeza pula. Tadi kepada Afif dan sekarang ini dia mahu berebut kedudukan tempat pertama. Jadi Azroy perlu berhati-hati. Ya, cantik tadi dari Kasma yang menanti ni yang saya katakan mereka akan lihat ruang dan ada peluang. Diberi sedikit saja mereka akan masuk dan untuk minta pelumba depan dan kelajuan yang mereka tunjukkan. Kita saksikan sekali lagi ini tadi kita onboard sama Afif lihat bagaimana Kasma masuk dari bahagian dalam sebelah kanan untuk minta kembali Afif untuk merampas sekarang ini dan telah berubah kedudukan kerana pada ketika ini 3 pusingan lagi akan tamat. Nampaknya Kasma yang di depan Afif dan sekarang ini Azroy turun tempat yang ketiga. Kedudukan berubah secara drastik sekarang ini. Azroy turun tempat yang ketiga dengan Kasma, Afif dan Azroy. Tapi masih lagi belum tamat perlumbaan. 3 pusingan lagi. Masih ada peluang untuk mereka tapi semakin sengit, semakin mendebarkan kerana ada 3 peluang
3 pusingan lagi peluang untuk mereka. 2,5 pusingan sebenarnya untuk mereka cuba lakukan. Dan sekarang Kasma yang mengawal perlumbaan. Jika lama Azroy di depan, sekarang dia di kedudukan ketiga. Ada peluang untuk Azroy. Dia perlu kekalkan konsentrasinya. Di sinilah berlakunya perubahan kedudukan. Oh, Ya. Azroy sebab lihat mungkin ini taktikal juga, dia mau tidak mau berada di depan. Mungkin mahu mengambil peluang di penghujung nanti, kita akan nantikan. Kerana mereka masih rapat, masih ada peluang ke semua. Di antara Kasma, Afif dan juga Azroy. Kita lihat, dia berkemampuan, dia boleh bertindak. Ya, Azroy yang menoleh ke belakang tadi. Dia melihat di mana kedudukan Afif dan dipintas dua pelomba ini. Tapi sekarang kita lihat dua pusingan yang terakhir. Kalau betul kata Azlan, dan sekarang adalah masanya untuk Azroy bertindak untuk meminta dua pelomba di depan. Untuk meminta Afif dan juga Kasma. Dan Kasma sekarang mengawal di hadapan. Menutup ruang kerana itu penting untuk dia sampai selekoh. Menutup, tidak boleh membuka sedikit pun ruang untuk diambil oleh Afif dan juga Azroy. Dua pusingan yang penuh mendebarkan. Kita lihat Afif sentiasa memerhatikan di mana ruang. Dua selekor terakhir, selekor 11. Garisan lurus untuk satu lagi pusingan menuju penghujung. Pusingan terakhir kita lihat. Azroy masuk bahagian dalam. Dia menggunakan peluang ini di selekor yang pertama. Tetapi tak lama. Oh, Afif hampir-hampir kembali. Azroy sudah pun bertindak menuju penghujung pusingan terakhir. Tapi Kasma begitu selesa. Dia ada pengalaman ini. Dia boleh mengharungi tekanan ini. Tetapi kita masih berharap akan ada saingan lebih sengit di penghujung. Yang antara Azroy dan juga Afif. Ya, dua pelomba yang mengejar sekarang ini. Tapi Kasma mempertahankan kedudukan di hadapan. Dengan Azroy sekarang. Azroy meminta Afif. Dan sekarang ini mengintai di mana peluang terbaik untuk dia cuba meminta Kasma. Kasma mempertahankan. Afif masuk dari dalam dan terjatuh Azroy. Azroy terjatuh. Dan sekarang ini Kasma dan Afif, dua pelomba yang akan sampai ke gagasan penamat. Dan Kasma melihat di belakang untuk kemenangan keduanya di litar ini bagi musim 2022 dengan tempat yang kedua Afif. Jadi kemenangan untuk Kasma dan Kasma Yudim, dan Azroy kecewa kerana gagal menamakan perlumbaan. Misalnya Kasma Daniel tempat yang pertama, Ahmad Afif Amran tempat yang kedua, Aziz Fairuz tempat yang ketiga, 4 Izzat Zarif Salihan, 5 Akid Aziz, 6 Muhammad Helmi Azman, 7 Muhammad Iqbal Abdul Abdul Malik, 8 Nazrul Izzat Muhammad Baudin. Sekali lagi podium bagi CP 150, Kasma Daniel Kasma Yudin, Ahmad Afif Amran dan Muhammad Haziq Muhammad Fairuz.